A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, sahabat-sahabat yang Tuan Kuasa Surau, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dapat kita hadir dalam majlis ilmu pada hari ini, sama-sama dapat menunggu. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir, yaitu yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi ayat ini kita dah sebutkan pada minggu yang lalu. Kita bahaskan sekali lagi, melihat perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-32. Surah tentang cerita tentang Kahfi selesai dah, tapi cerita tentang perbandingan-perbandingan dalam surah Kahfi ni banyak, supaya manusia akhir zaman, iaitu kita ini, mengambil pengajaran daripada kesombongan-kesombongan dan daripada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang lampau. Saya terusik dengan perkataan yang dibuat. Bukan terusik saya, maksudnya terkesan dengan satu teguran daripada Datuk Dr. Tuan Ibrahim Tuan Man yang terdatang ke sini tempoh hari kuliah tempat saya. Dia kata dia, apakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita ialah untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk mengumpul pahala, namun kadang-kadang mengejar dalam suasana nak mengejar pahala ni seronok. Amalan ini, amalan ini, amalan ini kita buat. Semayang ini, semayang apa lagi amalan tak buat, nak buat, menambahkan amalan dan ganjaran. Tak apa, teruskan. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata fastabiqul khairat, maka berkejar-kejarlah, berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Ya, silakan. Kadang-kadang kita dah meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia pun kita post lagi, sampaikan lagi ganjaran-ganjaran Al-Fatihah untuk sekian, Al-Fatihah untuk sekian. Jadi dengan ganjaran-ganjaran pahala itu. Tetapi kata dia, tidak masuk kita syurga dengan pahala. Kita mengejar pahala, tetapi tidak masuk kita akan syurga dengan pahala. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lupa akan dosa kita. Dosa yang kita telah lakukan dulu-dulu maupun sekarang, yang kita perasan atau tidak perasan, dosa-dosa itulah yang menyebabkan kita masuk neraka Allah, dan bukan kita masuk neraka Allah bukan dengan kezaliman Allah. Allah tak zalimi kita, bahkan kitalah yang menzalimi diri kita. Jadi kalau disimpulkan, pahala yang kita kumpulkan tak jamin masuk syurga, tapi dosa yang kita tidak minta taubat lagi jamin kita untuk masuk neraka Allah. Jadi apa fokus kita dalam dunia? Nak mengumpul pahala atau nak menghilangkan dosa atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Beramallah kamu, dan sebaik-baik amal itu ialah dengan istiqamah, wa in aqal, walaupun sedikit. Wasari'u ila maghfiratin, tetapi berlomba-lombalah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan, kalau mahalnya keampunan Allah di masyarakat-masyarakat yang terdahulu, Allah sebut dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihissalam, macam mana
Ampunan yang kita dah tahu ceritanya pun. Wa iz a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum ila akhir ayat. Wahai umatku, kata Nabi Musa, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri dengan menjadikan selain Allah sebagai sembahan, yaitu lembu, ijla sebagai sembahan. Ijla itu lembu, anak lembu sebagai sembahan kamu. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kamu kepada Allah atas kesalahan dan kezaliman yang kamu lakukan. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kamu. Maka ketika itu bangsa-bangsa Bani Israel, dalam cerita dalam kitab tafsir Ibn Katsir, tunduk kepala semua, menyerahkan kepala-kepala mereka untuk dipenggal semata-mata untuk mohon keampunan Allah. Mereka beli keampunan Allah dengan harga yang mahal, dengan nyawa mereka. Tak bunuh diri, tak jadi. Fatubu ila barikum faqtulu, maka bunuhlah diri-diri kamu. Kena bunuh diri, barulah diampunkan dosa. Itu abang-abang kita dulu, saudara-saudara kita yang terdahulu, mahalnya nak membeli keampunan Allah. Sebab beli keampunan Allah, tiket untuk kita lepas daripada neraka Allah. Nak lepas neraka Allah, ada keampunan Allah, baru lepas. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana dia nak masuk syurga, nak lepas daripada neraka, 70,000 orang sanggup sujud dan menyerahkan kepala mereka untuk dipenggal. 70,000, bukan sedikit. Ini Bani Israel yang kita kata jahat tu. Kecuali lah satu bangsa yang satu keturunan daripada orang-orang Bani Israel yang keturunan Yahuza, iaitu Yahudi sekarang, enggan untuk menyerahkan kepala mereka untuk bertaubat sampai sekarang ni. Degil mereka yang menggelar mereka Zionis. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, awal mereka dipenggal seorang demi seorang, tangisan anak-anak dan isteri, menangislah. Siapa tak menangis? Dipenggal ayahnya, dipenggal suaminya kerana mohon taubat kepada Allah, sampai hampir habis. Dalam riwayat disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir 70,000 orang. Maka seorang perempuan isteri datang kepada Nabi Musa AS, cukuplah wahai Musa, cukuplah wahai Musa. Habis keturunan Bani Israel, habis keturunan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, berhentilah wahai Musa, dan orang yang telah dibunuh aku ampunkan dosa, dan orang yang belum mati lagi, belum dibunuh lagi, ya, tapi tak dah menyerahkan diri untuk dibunuh, fataba alaikum, aku dah ampunkan dosa mereka. Nampak hebatnya. Namun kita tak payah tak payah bunuh diri, cukup dengan memerah hati. Perah hati itu, duduk di tiga sejadah, perah hati, keluarkan air mata, keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah, Allah akan ampunkan. Macam anak bungsu, abang buat jahat bukan main belasah abang. Betul? Abang main jahat, tak jaga adik, belasah. Abang dah baik dah, tapi kena belasah juga sebab tak jaga adik. Adiknya jahat betul, degil, tapi kerana dia anak bungsu, datang kepada ayah, ayah pun tepuk, tak apa, jangan buat lagi, jangan buat lagi. Itu je cara kita. Jangan buat lagi. Ayah minta maaf, tak buat lagi. Ya, jangan buat lagi. Kasih sayang seorang bapa. Allah Subhanahu wa ta'ala sayangkan kita umat akhir zaman. Tak payah bunuh diri, sebab dia tahu lemahnya. Kalau suruh bunuh diri, memang tak ada taubat semualah. Tetapi dengan duduk tiga sejadah, sebut istighfar kepada Allah, duduk tunduk, astagfirullah, perah hati, duduk perah hati, nangislah kita, menitiskan air mata, selamatlah kita daripada Allah, daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun air mata bukan syarat, tapi istighfarnya itu. Jadi ajarkanlah hati kita, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, alim ainaikal buka, ajarkanlah mata kamu untuk menangis, takutkan Allah. Wa alim jasadakal sabr, maka ajarkanlah badan kamu supaya sabar, kata Sayyidina Isa alaihissalam. Ajarkan mata menangis, ajarkan badan sabar, suruh sabar. Anak buat apa-apa, tangan nak jalan aja, sabar. Kan ajar tangan tu sabar, ikat sikit kat belakang. Mata nangis, ajar sabar. Ajarlah perut kamu lapar. Kan ni kenyang sungguh, perut, tangan tak jalan aja, nangis langsung tak ada. Kan. Jadi ajarlah, perahkan hati supaya keluar air mata, tapi tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Macam mana agak-agak? Sebab hati kering, tak ada apa nak perah. Macam mana nak keluar airnya? Macam mana nak basahkan hati? Dengan zikrullah. Zikirlah di siang hari. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang
surah Al-Kahfi ni, surah ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke 46 disebutkan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, lebih baik untuk menjadi harapan, jadi harapan dan pegangan kita untuk kita selamat daripada neraka Allah. Apa makna baqiyatus solihat? Ulama-ulama bahaskan, apa makna baqiyatus solihat? Amalan-amalan soleh yang kekal kepada pahalanya hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama ditanya, ringkasnya saya sebutkan apakah yang diriwayatkan oleh ulama-ulama cerita tentang al-baqiyatus solihat. Rasulullah kata al-baqiyatus solihat ialah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 perkara itu sebutlah banyak-banyak. Amalan soleh itu basahkan hati kita dengan mengingati Allah. Selain basahkan lidah, basahkan hati dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari basahkan, selalu ingat Allah. Lain ulama mengatakan, antaranya yang disebutkan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu apabila ditanya tentang al-baqiyatus salihat, dia kata apa? Al-baqiyatus salihat ialah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacalah siang-siang, pagi-pagi, basahkan hati kita. Duduk sekejap, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan hati kita sentiasa ingat Allah, dan malam hari apabila kita minta ampun dengan Allah, perah-perah hati itu, keluar air mata. Mudah-mudahan dengan setitis air mata, walaupun seumur hidup hanya setitis, dapat menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cubalah malam ni terakhir, tak nangis-nangis juga. Besok baca lagi, baca lagi, baca lagi, tak nangis-nangis juga. Memang sungguh kering, tak apa, usaha. Mudah-mudahan seumur hidup kita ada satu mata, satu titis untuk kita jadikan bukti kita ni minta mohon ampun dan minta mohon akan keampunan, lepaskan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana air mata yang setitis keluar itu di antara 7 orang yang dapat selamat daripada lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh, tu 7 orang yang dapat lindungan Allah. Itulah air mata yang keluar kerana takutkan Allah. Tak pernah keluar lagi ni, air dia wasi dia keluar. Jadi try malam ni keluarkan. Pak Imam jangan sebut, memang berkoyan-koyan keluar. Kita ni yang belum keluar ni. Keluar ilio, air ingos keluar. Ilio, air ingos, terkencing malam. Tu je. Kalau nak terkencing pula mak kau. Hari tu je keluar. Air mata tak keluar-keluar. Cubalah. Bukan saya cakap tuan-tuan ni, cakap kat saya. Jadi kita muhasabah diri. Jangan selalu kutuk-kutuk orang. Saya baca WhatsApp dah pening kepala, baca YouTube dah pening kepala, kutuk sana, kutuk sini, ustaz kutuk ustaz, ustaz sana, ustaz kutuk sini. Pening kepala. Mana yang betul? Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, dosa yang paling besar, kalau kita baca dalam ayat tadi ni, apa yang dibuat, dosa yang dibuat oleh seorang pemuda ini, kita baca cerita dia. Dan saya ulang balik terjemahan yang tadi. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan 2 orang lelaki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yakni yang kafir. Yang orang kafir ni bukan kafir kat dalam cerita ni, bukan kafir-kafir tak ingat Allah. Dia Islam, beragama dengan agama Allah, tetapi dia ingkar akan perintah Allah. Tak semayang, tak puasa. Apa yang diberi Allah pada dia tu, pada Allah, pada rezeki-rezeki tu, kata dia aku yang punya, bukan Allah yang bagi. Nanti kalau Allah matikan aku pun, kata dia aku akan hidup hebat, lebih hebat daripada kehidupan ini. Tu orang yang sombong apabila dapat harta Allah. Allah sebut lagi dalam ayat yang seterusnya, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu, ada 2 kebun dia. Tuan-tuan ada berapa banyak kebun?
Kan dia ada 2 je kebun, tapi kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu juga tidak kurang buahnya sedikit pun, tak sedikit pun kurang buah dia, tak melawas. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Maka memang tak kering punya lah. Orang punya kering, dia tak kering-kering. Ada sungai Allah bagi dia tengah-tengah kebun dia. Memang cantik kebun. Memang tak ingat sembahyang subuh lah kita kalau nak ingat kebun ni. Wah hebat, Zuhur tak ingat duduk je kat dalam tu. Nampak buah-buahan yang ranum dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita detail akan nikmat yang dia beri kepada seorang miskin, seorang yang kaya ini, tapi tak ingat Allah. Allah kata lagi, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Allah kata apa? Dia kata lagi, dan dia mempunyai kekayaan besar. Allah kata, bahaya sungguh aku bagi pada dia ni. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, yang baik ni, ketika ia bercakap-cakap, ada hati juga bercakap dengan orang baik. Ni orang jahat tak ingat dunia, tapi bercakap juga dengan orang baik. Jumpa juga ulama, jumpa juga orang-orang datang masjid. Ini jahat-jahat sungguh, datang masjid pun tak nak. Hartaku lebih banyak daripadamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Kau siapa? Kau lemah, aku kuat, hartaku banyak. Sombong dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi nasihat daripada seorang kawan yang baik kepada kawan yang tidak baik. Apa ni? Kata dia, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. 35. Dan dia masuk pada kebun dia, tengok kehebatan yang Allah berikan pada dia, kebun-kebun yang hebat tadi, buah-buah yang ranum, sedang ia zalim pada diri sendiri. Dia zalim apa? Dia tak inai orang, tak bunuh orang. Apa zalimnya? Zalim dekat sini dikatakan ulama ialah zalim tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat Allah, dah kena zalim lah. Bukan dia belasah orang, ambil harta orang, tak ada. Allah bagi harta dia, kebun dia sendiri Allah bagi. Cuma dia masuk kebun dia, tengok, oh hebat, inilah hasil usaha aku. Sikit pun tak ingat Allah. Itu dah kena zalim dah. Agak-agak kalau macam tu, banyak orang zalim kat Malaysia. Berapa ramai orang-orang yang zalim kat Malaysia. Jadi Allahu'l a'lam bissawab. Jadi bila dia zalim kat itu, dia pun kata dengan bongkak, dia kata, aku kira lah, qala ma azunnu, kata dia, aku kira lah kebun aku ni akan kekal tidak binasa selama-lamanya. Hebat tu kebun. Kalau apa lagi kehebatannya Allah, kuasa, kehebatan, harta. Inilah kita pegang diri dulu, kini dan selama-lamanya, tak akan hancur. Kita tak hebat sungguh. Maka orang ni pun kata, harta aku takkan hancur selama-lamanya. Tak hancur. Aku rasa begitulah. Dengan nikmat dia tengok macam tak logik untuk hancur. Maka dia pun sombong begitu. Orang kata jangan sombong, nanti kau tak ada. Aku punya harta memang banyak, tak ada gitu. Kuasa aku memang kuat, tak adalah. Nak jatuh-jatuh tak ada. Maka dia kata lagi dengan sombong, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ini dia nak bukti bahawa dia ni orang Islam, bukan orang kafir yang ingkar perintah Allah terus kufur. Tak, dia ni orang Islam cuma ingkar. Dan aku mengira, kata dia, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dia tak percaya hari kiamat datang. Dan jika kalau datang pun, percaya juga, kalau datang pun, kalau aku dikembalikan pada Allah nanti, pasti aku mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun ni. Disangka baik dengan Allah. Memang bagus sangka baik dengan Allah, tapi tak kena tempat. Dia buat jahat, sangka baik dengan Allah. Orang yang sangka baik dengan Allah ni, dia buat jahat tapi dia minta ampun, ya Allah. Dia sangka baik dengan Allah, bahawa Allah ampunkan dia. Itu dia maksud dia. Ini dia buat jahat, takkan aku masuk neraka kot. Aku bukan jahat sangat, masuk neraka. Allah tu kan maha pemurah lagi maha pengasih. Itu tertipu dengan sifat pengasih Allah. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, cuma dia tak ingat Allah. Allah dah kira dia zalim yang besar. Apa dosa-dosa besar kita? Apa dosa-dosa besar di kalangan orang-orang atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu? Ada berapa dosa-dosa besar? Saya sebut dulu. Ada berapa tuan-tuan? Ada berapa? Ada 70. 70 dosa-dosa besar. Umur kita
Kata Rasulullah, umur kamu, umat aku 60 hingga 70. Sama. Amalan yang kita kena buat, cabangan-cabangan iman yang biasa saya sebutkan berapa? 60 lebih, 61 hingga 69. Jadi hampir 70. Itu dah 70 ni. Bab fiqah pun ada 70, tuan-tuan. Tengok kitab Bahrul Mazi, kata dia bab fiqah itu ada 70 bab. Bab taharah, bab semayang, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab sekian 70. Kita buka bab taharah, bismillahirrahmanirrahim. Bab taharah baru nak habis, dah ustaz tu dah penat dah. Cukuplah kita setakat ni, saya pun nak pindah masjid lain. Kan? Jadi kita datang bab taharah tak habis, bab semayang, bab belakang-belakang tak jumpa-jumpa. 70 bab. Setahun satu bab, 70 tahun baru habis. 70 bab. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar kalau kita umat Islam ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Dosa orang yang beriman, dosa orang yang orang yang banyak ilmu. Orang yang jahil, ni dosa-dosa dia. Dia tak tahu syirik, dia buat syirik. Sombong, dia tak tahu, tak kenal Allah ni. Tapi dosa orang-orang yang alim, dosa orang-orang yang ada ilmu ialah dosa tidak membetulkan perkara ini. Tak memberitahu orang akan ini perkara yang dosa besar. Ini dosa tak boleh buat, ini dosa tak boleh buat. Itu dosa. Jadi sebelum saya sebutkan dosa-dosa orang-orang yang awam, orang-orang yang tak mengajar orang, kita sebut dulu dosa orang-orang yang mengajar orang. Supaya tak sombong nanti kan. Sebut dosa orang, kau punya dosa ni, baru saya sebut dia. Dosa yang mengajar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitab-kitab Allah, kitab-kitab Al-Quran, semua dalam hadis pun sebut tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang yang tidak menyampaikan ilmu dia. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebut lagi ayat cerita tadi ni, sambung. Dosa kita ni syirik kepada Allah, dekat sinilah. Taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala, ada 70 dosa dalam ni. Sate balik mana-mana yang kita ada. Dulu masa sihir, kan Rasulullah sebut kan, ada berapa dosa sebesar? Rasulullah sebut ada 7 je, tak banyak. Tapi ada Ibnu Abbas sebut 70. Yang sebut 70 tu Ibnu Abbas. Yang kata Rasulullah 7 lah. Iaitu yang pertama apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah diri kamu daripada 7 perkara yang menghancurkan. 7 benda dalam dunia ni, kata Rasulullah sebut. Maka jadi hujah orang-orang yang berdosa besar yang lain. 7. Tengok tuan-tuan, apa dosa dia? Yang pertama syirik kepada Allah, 1. Yang kedua bunuh diri. Bunuh diri, bukan bunuh diri, bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Tak pasal-pasal bunuh. Tak bayar hutang, bunuh. Dengki, tak adil pembagian harta, bunuh. Itu 2. Yang ketiga sihir. Ada buat sihir tuan-tuan? Dulu. Ada. Tu murat-murat pakai ayat-ayat apa-apa selama sampi murat perempuan dulu. Ada. Oh subhanallah, ya Allah kasihkan dia pada aku, ya Allah. Oh kasih betul. Jadi bini kita sekarang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sihir-sihir sebut akal riba, makan riba. Akalu mal yatim, yang seterusnya makan harta anak yatim. Yang keenam lari daripada medan perang. Yang ketujuh menuduh orang-orang perempuan yang baik, yang mereka ni tak dapat mempertahankan diri mereka, tuduh mereka berzina. 7 perkara. Semayang ada? Tak tinggal semayang. Mana ada ustaz? Tak tinggal semayang, mana ada dosa besar? Saya tak semayang, saya sibuk jangan apa-apa. Bukan dosa besar. Biar bukti dia. Ya tak juga. Buka aurat ada dosa besar tak? Ada? Tak ada. Mana ustaz cakap dosa besar? Dengan bukti dia Rasulullah kata 7 jangan elakkan. Rasulullah SAW sebut ustaz, ni bukti orang-orang jahat tapi nak jadi bukti lah. Dia kata satu hari, riwayat daripada hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak dia. Rasulullah satu hari dia duduk dekat kawan-kawan dia, sahabat dia. Rasulullah pun terus bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi. Tunduk dia, fa'akabba. Disebut wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya iaitu Allah. Maka Rasulullah fa'akabba, tunduk Rasulullah. Maka sahabat-sahabat tengok Rasulullah tunduk, dia pun summa akabba fa'akabba kulla rajulin minna yabki. Maka semua pun tunduk, nangis. Rasulullah nangis, semua nangis. Tak tahu benda pun. Apa pasal dia nangis? La tadri ala maza halaf alai. Kami tak tahu kenapa dia boleh menangis. Bersumpah untuk apa tu?
bersumpah-sumpah, Rasulullah tunduk. Kami pun nangis, Rasulullah pun nangis. Macam tu suasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka summa rafa'a ra'sahu, Rasulullah pun angkat kepala. Rasul angkat kepala, wa fi wajhihi al-busyra, dan mukanya penuh dengan kegembiraan. Senyum Rasulullah, gembira Rasulullah. Sahabat pun suka tengok muka Rasulullah senyum. Muka Rasulullah marah pun suka tengok, lagi muka senyum. Kita apa senyum? Tak suka tengok orang senyum. Senyum apa senyum? Ni mesti ada benda ni. Tak. Dia tengok muka Rasulullah marah pun suka. Tengok muka Rasulullah senyum, suka. Fakana ahabba ilaina min umurin na'am. Maka kami tengok ni muka Rasulullah lebih kami suka daripada tengok unta yang merah. Unta merah dulu macam tengok apalah sekarang ni. Kalau Ustaz Azadul kata Ferrari merah, tengok sedap tengok muka tu. Tapi tengok Rasulullah lagi suka. Cuba bayang-bayangkan tuan-tuan, pejam mata. Macam mana kalau tengok muka Rasulullah? Hebat sangat ke? Tengok muka Rasulullah, suka dia. Tengok muka Rasulullah manis muka. Maka Rasulullah SAW pun sebutkan satu hadis. Apa dia? Ma min abdin yusalli salawatil khams, tidaklah seorang daripada hambaku, daripada umatku, yang semayang 5 waktu, cukup semayang 5 waktu. Wa yasumur Ramadan, cukup puasa Ramadan. Wa yakhrujuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa yajtanibul kaba'ir sab'i, dan mengelakkan 7 dosa-dosa besar ini. Illa futihat lahul jannah, abwabul jannah, maka terbukalah pintu syurga padanya. Summa qila lahu, maka Allah berkata pada dia, udkhulu bisalam, masuklah kamu dengan sempurna. 7 saja Ustaz, bukan banyak sangat. Ada buka aurat? Tak ada. Ada menyanyi? Tak ada. Yang Ustaz sibuk sangat, kami ni salah Ustaz. Apa nak jawab? Oh ya, tak ya juga apa benda yang salah? 7 je yang salah. Kami tak makan riba. Ustaz yang makan riba, pinjam apa semua. Akal mal yatim, kami derma anak yatim. Tuan ni ustaz lah, orang bagi anak yatim, ustaz yang makan duit tu. Ustaz yang dosa besar, kami tak. Apa nak jawab tuan-tuan? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas ni sepupu Nabi SAW, kata dia, ingatlah bahawa dosa besar itu ada 70 perkara. Ada 70, kata Ibnu Abbas. Siapa kata? Ibnu Abbas. Mengarut Ibnu Abbas. Tak, Ibnu Abbas tu kekasih Rasulullah, anak kecil yang sangat disayangi oleh Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Dia kata ada 70. Maka Sayyidina Abbas pun berkata, wallahi, demi Allah, Ibnu Abbas benar. 70. Banyak dosa-dosa besar itu, antaranya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, 70 perkara itu kalau kita dapat baca, beli buku ni, baca sendiri pun tak boleh. Bahasa Melayu baca sendiri je lah. Buat apa cakap, baca sendiri. Mudah-mudahan beli, memang tak baca lah insya-Allah. Beli lah, tak baca. Saya nak baca, nak mengajar dia baca tu. Tuan-tuan nak baca, jangan cakap sombong lah, memang tak baca. Saya baca Ustaz, janganlah lemberang kacang aja. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa yang orang miskin dan orang miskin itu kata kepada seorang kawan dia yang bongkak, sombong itu, sebagaimana yang saya dah sebutkan pada minggu yang lalu. Dia kata, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqak, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apa dia? Kawanku, kata dia. Yang mukmin ni kata, kawanku, dia bukan kawanku. Dia berkatalah, orang yang mukmin tu berkata, wahai sahabatku, sedang dia bercakap-cakap dengan dia, dia kata, apakah kamu kufur dengan Tuhan yang menciptamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, lalu dia menjadikan seorang lelaki yang sempurna. Diongket sejarah. Itu cara dia. Anak-anak, kalau kita nak pujuk dia, kau tak ingat ke dulu engkau ni kan setitis air mani je dulu, jangan sombong. Cerita tu. Ini cara Rasulullah, cara Allah SWT ceritakan sesuatu untuk berikan orang keinsafan. Ongket. Kita biasa ongket tak sampai air mani, ongket sampai kita punya, kau tak sedar diri, dulu aku yang bagi kau makan. Itu je, setakat bagi makan tapi jauh lebih daripada itu. Dalam surah Yasin apa sebut? Alam yarau apa? Allahu Akbar. Alam yarau
Bukan, surah Yasin. Alam yarau annal ni kalau baca daripada awal kan panjang pula. Tak ingat. Awalam yaral insanu anna khalaqna. Awalam yarau. Lupa saya ayat ni. Ada yang ingat kan pakar-pakar surah Yasin semua ni? Awalam yarau anna khalaqna. Bukan. Tu. Tak apalah, saya cuma terjemah dia je. Tuan-tuan cari kat Quran. Adakah kamu yang dijadikan daripada setitis air mani, nutfatin, daripada air mani, kemudian kamu menjadi orang-orang yang sombong kepada Allah? Mula-mula jadi daripada air mani, tiba-tiba kamu sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza huwa khasimun mubin. Ayat last mula-mula apa? Fa iza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dah besar, dah banyak ilmu, dah banyak duit, jadi khasimun mubin, musuh Allah yang nyata. Padahal mula-mula jadi air mani ya. Itu dalam surah Yasin. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga apa ayat ni? Ada? Tak apa je? Apa ayat dia? Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin. Adakah tidak aku jadikan dulu daripada setitis air mani? Geli nak pegang pun geli, basuh tangan. Ada orang geli pegang. Bang tu ni air mani, orang ni masalah dia. Pelik orang basuh. Hina. Kalau tai ayam pun orang tunjuk tak apa. Tai ayam dengan aku lah. Tapi kalau air mani, air mani aku ada. Geli kan. Tak tunjuk orang. Air mana ada. Selekeh Kau ni selekeh. Kau tai ayam pun tak ada selekeh. Buruk daripada tai ayam lagi. Tapi tiba-tiba dah besar, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah kata ni. Jadi nasihat orang yang beriman tu kata apa? Akafarta billazi khalaqaka min turab. Adakah kamu kufur dengan Tuhan yang menjadikan kamu daripada tanah lo? Daripada tanah Allah jadikan kamu. Summa min nutfatin. Kemudian dari setitis air mani. Dari tanah tu maksudnya bapak dia makan daripada tanah daripada air mani, lalu dijadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Lakinnahu Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku, kata dia, aku tak. Sebut cerita pula. Kalau orang tu jahat, dulu kau ingat tak kau ni daripada ni, kita ni hina tuan-tuan. Tu kalau pakar-pakar motivasi itulah sebut dulu. Kita ni hina daripada air mani. Kenapa sombong dengan Allah? Saya alhamdulillah, kita ni alhamdulillah. Kita ni apa ni? Kata dekat dalam ni, tetapi aku percaya bahawa dialah Allah. Tuhanku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku, aku tak, alhamdulillah. Dan dinasihatkan lagi. Walaula iz dakhalta, kalaulah engkau masuk jannataka, kebun kau yang hebat tu tadi tu, kebun yang hebat, nikmat yang Allah bagi tu, qulta masya Allah, katakanlah masya Allah, la quwwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sesungguhnya, katakanlah masya Allah, la quwwata illa billah, sesungguhnya Allah, semuanya itu kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, nampak kamu tentang awak lebih, awak hebat, sebutlah masya Allah, la quwwata illa billah. Itu nasihat seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Tapi bukan dinasihat aja, ada doa lain pula. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhan, ini doa orang yang beriman tu lagi tu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepada aku kebun yang lebih baik dari kebun kau. Kebun mana? Dalam syurga. Dalam syurga nanti mudah-mudahan Allah bagi aku lebih banyak lagi daripada engkau. Dan mudah-mudahan dia, yakni Allah, mengirimkan ketentuan petir dari langit kepadamu. Didoakan keburukan pula pada orang yang jahat. Itu. Jadi itu cara kedua. Okey, kebaikan. Kau ni kan, kita ni kan hina dulu, kenapa nak sombong dulu? Sombong lagi. Doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengirimkan dari langit kepada kebunmu petir hingga menjadi kebunmu tanah yang licin. Didoa macam tu. Kalau kau sombong lagi, mudah-mudahan Allah kirimkan petir kepada kebunmu, hancur segala-galanya.
au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga air dalam kebun kamu tu surut habis dalam tanah, maka sekali-kali kamu tak dapat lagi menemukan air itu, kering sungguh kau punya kebun. Jadi dalam ayat yang akan datanglah sebutkan, maka kebun mereka terus dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kata dia, lepas hancur barulah dikata dia, ya Allah, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya Allah, baru kenal Allah. Dah hancur kenal Allah. Itu sifat orang-orang yang zalim. Tetapi betapa zalim orang sekarang, tuan-tuan. Dah mengaku tak nampak kebesaran Allah, tolak saja kebesaran Allah, berlaku lagi kehebatan, berlaku azab, tak balik-balik juga dengan Allah. Agak-agak macam mana? Ini orang dulu ni, hancur dah kebun dia. Apa yang dia angkat tangan doa? Ya laitani ya Allah lam usyrik bi rabbi ahada. Kalaulah aku dulu baik ya Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat kuasai apakah 70 dosa besar ni, entah sengaja entah tak kita dah buat, tuan-tuan. Jadi umur yang sependek ini, baki-baki umur kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengumpul pahala, jangan lupa dosa yang dulu-dulu Allah tak akan ampunkan kalau kita tidak minta ampun. Ittabi' atau attabi' al-hasanat as-sayyi'at tamhuha. Ikutilah, atau apa nak cakap bahasa Melayu ni, attabi'il hasanat as-sayyi'at. Buatlah perkara yang baik untuk menggantikan perkara yang jahat yang kau telah buat dulu-dulu tu. Gitu. Dulu kan jahat, 40 tahun ke bawah tu. Oh, samsing kilat dia tu, kaki pukul masa kat sekolah menengah tu. Hebat habis. Buatlah baik ketika sekarang ni. Buat banyak-banyak. Tamhuha, kata Rasulullah. Mudah-mudahan perkara yang baik kita buat sekarang ni menghapuskan, lawan, tenggelamkan perkara yang jahat kita punya dulu. Gitu. Tapi kalau perkara yang jahat tu lebih banyak daripada yang baik, innas sayyi'at ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar khatab. Sesungguhnya yang jahat itu akan makan benda yang baik. Kalau baik itu sikit, habis dimakan. Jadi ganda-gandakan amalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini beramal baik bukan nak kumpul pahala. Buat baik banyak-banyak ni supaya cover kita punya jahat dulu. Gitu. Supaya dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kulah setakat itu. Mudah-mudahan malam ni ada yang bangun menitiskan air mata mohon ampun pada Allah. Untung Allah berikan kita umur yang sedikit ni, entah esok entah lusa. Jangan anggap umur 40 tak mati, jangan anggap 38 tak mati, jangan anggap umur 60 lagi tak mati lagi teruk tu. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita titiskan air mata pada malam ini. Bangun tengah malam, tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan untuk dapat bangun malam ni sebiji atau sebiji pula setitis air mata jadi boleh, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan bangun, doakan saya pun bangun, doakan tuan-tuan sama-sama. Ini bukan kita nak belajar apa banyak agenda, belajar ni tak. Kita praktik terus malam ni. Kalau tak boleh nangis, kering sungguh hati kita, teman. Besok pagi start dah baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak baca, relax kerja sambil kerja baca, basahkan hati. Mudah-mudahan malam nak perah lagi, tak keluar-keluar lagi, ya Allah kering sungguh. Bacalah ulang-ulang kali. Dalam usaha nak nangis itu tak keluar-keluar, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya suka nak ulang apa yang dicerita oleh Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan-tuan dah dengar dah itu, mungkin dicerita kat tempat saya, tak cerita tempat lain. Bahawa Imam Ghazali rahimahullahu taala ditanya oleh anak murid dia, wahai Imam, bagaimanakah nak kenal orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang tidak bersyukur? Macam mana nak syukur? Sebab orang yang bersyukur ni sikit sangat. Qalilan ma tashkurun. Sebut dalam surah Sajadah kan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku dah jadikan kamu, semburkan kamu, tiupkan kamu roh aku. Dah jadikan manusia hebat dah. Sempurna kejadian. Letakkan as-sam'a wal absara wal afidah. Afidah ni perasaan. Semua ada, perasaan sayang, benci, semua ada dalam.
qalilan ma tashkurun. Jadi siapakah orang yang bersyukur ni ya Rasul? Ya wahai imam. Kata Imam Ghazali, kamu pergi satu tempat perumahan atau kampung, kamu tengok tempat tu ada masjid ke tidak. Pergilah dia ke Mutiara Rini. Kan dululah pergi Mutiara Rini tengok ada masjid tak? Oh ada. Kat kampung tu ada masjid. Maka dia balik jumpa imam, wahai imam, ada masjid tak? Adakah orang kampung tu bersyukur? Belum lagi. Tengok balik semula. Masjid lawa ke rumah lawa? Masjid yang hebat ke rumah yang hebat? Ni masjid ya Allah nak gerak roboh dah. Rumah ligai besar-besar. Masjid tengok, dia tengok betul. Wahai imam, masjid dia hebat, rumah pun hebat. Adakah mereka bersyukur? Belum lagi. Kau tengok besok subuh. Subuh tengok masjid tu. Masjid hebat, bukan main. Mozaik rata kilat, bersih mop hari-hari. Subuh kau tengok dia. Ramai ke tidak? Maka imam sikit lah. Itulah saja yang bersyukur. Allahu Akbar. Itu je yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bersyukur. Itu cerita daripada Ustaz Ibrahim Tuan Mana. Jadi mudah-mudahan saya dah sampaikan apa yang saya dengar. Tuan-tuan pun sampaikan apa yang tuan-tuan dengar, insya-Allah. Setakat itu dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Masukkanlah perasaan benci dan takut, ngeri kepada neraka-Mu ya Allah ketika kami diceritakan neraka kepada kami ya Allah. Masukkanlah perasaan teruja dan gembira, seronok mendapatkan syurga-Mu ya Allah ketika kami diceritakan tentang syurga-Mu ya Allah. Jangan kau matikan hati kami ya Allah, tidak merasa sedih akan neraka-Mu, tidak merasa takut akan neraka-Mu, tidak akan merasa suka gembira dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa isteri kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami seluruh. Ya Allah, kau bangkitkanlah kami pada malam ini ya Allah, dapat menitiskan satu titis air mata-Mu ya Allah, air mata kami ya Allah, sebagai bukti kami ini dapat selesaikan, dapat selamat daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bangkitkanlah kami pada malam ini ya Allah, untuk sama-sama bertahajud, bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada orang-orang yang hadir pada malam ini ya Allah, dan kau beri kekuatan pada orang-orang yang sedang bercakap ini ya Allah, untuk bangkit pada malam ini ya Allah, mengeluarkan air matanya ya Allah, sebagai bukti dan sebagai pelindung kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه